Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2 yang mana mengikuti kelas geografi saya pada hari ini. Okey, untuk kelas geografi kita pada hari ini, kita akan masuk ke bab 1 iaitu kemahiran. Okey, untuk kemahiran ni ada beberapa topik lah yang perlu kita belajar untuk menyelesaikan tajuk kemahiran. Okay, untuk tingkatan 2 saya akan belik kepada muka surat yang pertama. Okay, untuk tingkatan 2 kita akan belajar kemahiran geografi, skala dan jarak. Itu untuk bab 1, dan bab 2 adalah peta topografi. Okay, dalam skala dan jarak ni kita akan belajar skala, jarak, menentukan jarak menggunakan skala serta menentukan jarak sebenar berbandingan skala pada peta. Okey, jadi maknanya dalam bab 1 ni akan ada beberapa peralatan lah yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak, skala dan juga jarak sebenar pada peta. Okey, untuk bab 2 pula adalah peta topografi. Okey, dalam peta topografi ni kita akan tengok apa maksud peta topografi. Lepas tu kita akan belajar mengenai garisan timuran dan garisan utaraan, ataupun dalam tingkatan 1 mungkin kamu kenal dia sebagai latitude ataupun longitude. Lebih kurang lah tu. Okey. Seterusnya kita akan tengok rujukan grid. Lepas tu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya serta mentafsir peta topografi. Dalam bidang kemahiran geografi, okay, biasanya kita akan ada satu bahagian untuk mentafsir. Okay, contohnya bab 2 2.5 mentafsir peta geografi. Kalau dalam tingkatan 3 katakan ada juga mentafsir semua ni. Contohnya mentafsir graf, mentafsir cartapai. Itu contohlah. Okey, saya akan bergerak kepada bab 1 yang mana kita akan belajar bab 1. Sebenarnya saya belik bab 1 kemahiran geografi ditunjukkan di sini terbagi pada 2 iaitu skala dan jarak dan juga peta topografi. Okey. Di sini saya bulatkan. Okey, kita tengok secara asasnya di sebelah bawah sini. Okey, kemahiran geografi merangkumi kemahiran memerhati, mengukur, merekod, menyampaikan maklumat dan mentafsir peta. Bahagian ini memberi tumpuan kepada pemerolehan kemahiran menggunakan alat ukur dan pentaksiran. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Menggunakan alat ukur. Okey, apa alat ukur yang akan kita gunakan untuk bab ini? Tak lain tak bukan, mesti ada pembaris, pensel, jangka apa lagi? Jangka sudut ke, contohnya. Okey. Benang, benang kita gunakan untuk mengukur jarak melengkung, jarak yang tidak lurus. Kalau lurus pakai pembaris pun dah cukup. Okey, saya teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Okey, mari kita terokai. Okey, tengok di mari kita terokai. Ini adalah dua benda yang akan kita belajar pada hari ini. Okey. Dalam secara umumnya inilah kemahiran yang perlu kita kuasai dalam tajuk ini, iaitu mengenal jenis-jenis skala dan juga cara menentukan jarak sebenar berpandukan skala. Okey, yang bahagian ini adalah mesti menggunakan peta, okey, dan juga alat-alat untuk mengukur yang cikgu dah nyatakan tadi. Okey. Seterusnya kita bergerak ke muka surat seterusnya. Okey, jenis-jenis jarak. Okey, lepas tu di bawah tu adalah contoh untuk mengukur jarak lurus. Okey, dengan menggunakan pembaris. Okey. Baik. Okey,
contohnya bahagian gambar peta tu menunjukkan cara kita nak ukur antara sekolah mengukur jarak antara sekolah dengan rumah Faiz. Okey, dia letakkan baris dan diukur dapat berapa? 8 cm. Dan lepas tu kita akan convert, tukarkan 8 cm tadi kepada berapa kilometer jarak sebenar menggunakan skala ini. Okey, tak apalah, yang tu kita akan belajar dengan lebih detail selepas ini. Okey, saya akan bergerak ke muka surat seterusnya. Okey, untuk bahagian skala ini 1.1, apa yang anda faham tentang skala? Okey, saya bacakan pernyataan ringkas mengenai skala. Skala ni adalah nisbah. Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas muka bumi. Okey, skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas muka bumi. Maknanya apa? Maknanya katalah jarak sebenar adalah 8 km, 10 km. Kita tidak boleh melukis sebesar peta sebesar 8 km, 10 km itu di atas kertas. Jadi kita menggunakan skala dan kita kecilkan peta tu mengikut skala yang kita tetapkan. Itulah maksudnya nisbah jarak. Maknanya untuk setiap 1 km berapa cm kita nak lukis. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, jenis-jenis skala. Okey, skala ni kena ingat dekat depan kamu ni yang kamu tengok dia terbahagi kepada 3, iaitu lurus, penyata dan juga pecahan wakilan. Okey, lurus, penyata dan juga pecahan wakilan. Okey, secara ringkasnya, skala lurus adalah skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Okey, setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas muka bumi. Okey, dan seterusnya terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, untuk memahami lebih mengenai penerangan ini, saya akan gunakan gambar rajah di sebelahnya. Okey, kita tengok ni, mana contoh skala lurus mudah. Okey, kalau kita tengok skala lurus mudah ni adalah dia ada angka 0, 1, 2, 3, 4 km. Itu adalah skala lurus mudah lah. Okey, dalam skala lurus penuh pula, kalau kamu perhatikan daripada skala 0 hingga 1 itu, dia kecilkan pula kepada beberapa bahagian kecil. Okey, saya padam di sini. Dia kecilkan kepada beberapa bahagian atau sub jarak tu. Okey, contohnya 0 ke 1. Okey, tapi bila kita tengok di sebelah kiri dia ada 0 ke 1000 meter, dan dalam kotak kecil itu dia bahagikan pula kepada beberapa bahagian yang mewakili jarak yang lebih kecil. Mungkin 200 meter, 500 meter, 600 meter macam tu. Okey, secara ringkas macam tu lah. Okey, saya padam sikit. Okey, untuk skala yang kamu tengok ni, 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi yang sebenar. Okey, macam saya cerita tadi, kita tidak boleh melukis jarak sebenar atas jarak sebenar. Contohnya kalau jarak sebenar tu 10 km, kita tidak boleh melukis 10 km peta di atas kertas. Tak muat, memang tak muat. Okey, jadi kita kecilkan menggunakan skala ni lah. Okey, jelas ya di situ. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada skala penyata. Okey, skala penyata adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Okey,
skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau menyatakan pernyataan. Okey, maafkan saya. Okey, kita tengok apa contohnya skala penyata ni. Tengok sini. Okey, contoh dia 1 cm mewakili 1 km. Kena guna perkataan mewakili. Mewakili itu apa? Ayat pernyataan. Okey, 1 cm mewakili 1 km. Kalau kata 1 cm mewakili 2 km pun boleh juga. Itu juga adalah satu skala penyata juga. Okey, apa maksudnya? Maknanya kita menggunakan ayat untuk menyatakan skala tadi. Okey, kita menggunakan ayat. Yang mana menggunakan ayat? Kalau kita tengok sini, perkataan mewakili. Okey, jelas di situ ya. Okey, seterusnya kita bergerak kepada pecahan wakilan. Okey, pecahan wakilan. Okey, sekejap saya nak cek barang di depan saya. Saya sekejap tinggalkan kamu ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada pecahan wakilan. Okey, pecahan wakilan adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Okey, kedengaran sedikit rumit ataupun kamu tak faham kan? Okey, kita tengok contoh di sebelah untuk penerangan lebih lanjut. Okey. Contoh, okey, 1 nisbah 100,000. 1 nisbah 100,000. Okey, apa yang nisbah tu? Dia menggunakan satu benda yang dinamakan titik bertindih. Okey, titik bertindih tu maknanya 2 titik macam ni. Okey, saya padam sikit supaya kamu tengok. Okey, 2 titik macam ni, 1, 2. Macam tu lah lebih kurang. Okey, 1 nisbah 100,000. Okey, 1 tu apa? Nisbah tu apa? 100,000 tu apa? Okey, kita tengok semula. 1 tu bermaksud adalah 1 cm. Okey, 1 cm yang mana kamu boleh tengok di pembaris 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm atau 1 km atas permukaan bumi. Okey, 1 nisbah 100,000 okey adalah sama dengan 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, maknanya apa? 100,000 cm sama juga dengan 1 km. Okey, 100,000 cm sama juga dengan 1 kilometer, 1 km. Okey, itulah maksud ayatnya. Okey, kalau tak percaya saya, kita tengok di bahagian info sini. Okey, 1 kilometer ni sama dengan 100,000 cm. Okey, ataupun juga 1 kilometer sama dengan 1,000 meter, ataupun juga 1 meter sama dengan 100 cm, dan ataupun lagi 1 cm sama dengan 10 milimeter. Okey, sentimeter dan milimeter boleh cek di pembaris kamu. Okey, saya beri sedikit contoh. Saya padam sedikit tulisan yang tadi. Maafkan saya, ada gangguan sedikit tadi.
tadi saya ceritakan mengenai 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Okey, jadi 1 km. Okey, saya tak nak tukar yang tu, saya tak nak guna ni. 100.000 cm sama dengan 1 km. Jadi bila 500.000 cm sama dengan 5 km. Contoh dia begitulah. Okey, dengan kekangan skrin saya yang kecil ni, tak apalah. Kalau kamu ada persoalan, kamu boleh tanyakan di WhatsApp saya ataupun mesej saya. Okey, ini adalah video, jadi kamu tak boleh bertanya. Okey. Okey, saya akan padam supaya kita boleh bergerak di muka surat seterusnya. Okey, kalau tadi kita sudah belajar mengenai skala. Alright. Sekarang kita tengok pula mengenai jarak. Okey, jarak ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil distance. Okey, tengok sini, jarak. Apakah jarak? Okey. Jarak adalah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey, jarak adalah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey. Okey, jarak ni dia bahagikan sini kepada dua, iaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Okey, apa itu jarak mutlak? Okey, jarak mutlak adalah jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer atau apa lagi, sentimeter ataupun miles, batu, okey, ataupun ela. Okey, maknanya jarak sebenar. Okey, jarak sebenar yang mana ada ukuran dia, ada skala dia. Okey, ada unit dia. Okey, jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Okey. Okey, poin yang kedua dia adalah tetap dan tidak berubah. Tetap dan tidak berubah. Okey. Contoh yang dibagi situ, jarak dari Ipoh ke Bidur. Okey, Ipoh ni dan Bidur ni adalah suatu daerah dalam negeri Perak lah. Ipoh tu adalah ibu negeri Perak. Okey, jarak dari Ipoh ke Bidur adalah 66 km. Okey, itu adalah jarak mutlak. Okey, contohnya kita tak payah guna contoh dia, kita tengok contoh kamu sendiri. Katalah jarak daripada kamu ke sekolah berapa kilometer? 5 km. Itu adalah jarak mutlak. Katalah daripada SMK Tanah Merah untuk ke Pekan Teluk Kemang lebih kurang 25 km katakan. Okey, 25 km itu adalah jarak mutlak. Okey, jarak mutlak. Sebab apa? Ada menggunakan unit kilometer. Okey, kalau dia menggunakan unit meter pun masih juga jarak mutlak lagi. Okey, seterusnya kita tengok jarak relatif. Okey, jarak relatif. Okey, jarak relatif adalah jarak berdasarkan kos dan masa. Jarak berdasarkan kos dan masa. Okey, jarak relatif ni ingat dua benda. Kos iaitu duit, kos duit, dan juga masa, times. Okey, dia tidak tetap dan berubah-ubah. Okey, contohnya apa? Tambang pas dari Ipoh ke Bidur. Kalau tadi kita menggunakan jarak mutlak kilometer kan. Okey, sekarang tambang pas kita tak pakai kilometer, kita pakai berapa wang. Berapa duit yang perlu kita bayar untuk naik pas dari Ipoh ke Bidur. Okey, kalau menggunakan contoh kamu, berapa tambang bas kamu datang ke sekolah setiap hari? Kalau 50 sen, 60 sen, itu adalah jarak relatif. Sebab apa? Dia melibatkan
kos ataupun wang. Okey. Seterusnya, masa perjalanan dari Ipoh ke Bidur dengan kereta sama dengan 1 jam 10 minit. 1 jam 10 minit adalah masa. Okey. Masa. Okey, bila masa dia adalah jarak mutlak. Okey. Oh, maafkan saya, bukan jarak mutlak, jarak relatif. Okey, masa berjalan dari Ipoh ke Bidur dengan kereta adalah 1 jam 10 minit. Itu adalah jarak relatif. Kalau kita kaitkan dengan kamu, katalah masa perjalanan dari kamu ke sekolah 10 minit ataupun 15 minit. Itu adalah jarak relatif. Maknanya ada kos, ada juga masa. Kos melibatkan wang lah, dan masa adalah berapa tempoh perjalanan, berapa minit, 1 jam ke 2 jam macam tu. Okey, setakat ni saya rasa jelas lah untuk dua benda yang kita dah belajar setakat ni. Okey, seterusnya kita nak belik ke muka surat yang seterusnya. Okey, bagaimana jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Tentulah menggunakan kalau jarak mutlak kita gunakan pembaris, alat untuk mengukur. Bila jarak relatif pula kita gunakan tambang bas, tambang teksi, ataupun berapa lama masa yang diambil. Okey, saya akan berhenti kepada bahagian ini, tetapi sebelum itu saya nak tunjukkan sedikit kepada kamu bagaimana kita nak menentukan jarak tadi. Okey, katalah jarak daripada rumah Adeline titik di sini kepada rumah Kavita titik di sini. Okey, jarak lurus antara keduanya adalah katalah 4 cm. Kamu ambil pembaris, kamu ukur dapat jarak 4 cm. 4 cm tu adalah jarak mutlak. Okey, sebab apa? Dia melibatkan unit. Unit apa? Sentimeter. Okey, katalah kita tukar 4 cm tadi kepada kilometer, jadilah lebih kurang 4 km. Okey, 4 km tu adalah jarak mutlak. Okey, sebab apa? Dia melibatkan unit kilometer. Okey, unit kilometer. Okey, seterusnya saya akan padam ini. Okey, seterusnya kita tengok padang sekolah ke mana ya? Ke rumah padang sekolah ke rumah Kavita, tapi bukan menggunakan kilometer tapi menggunakan masa. Okey, katalah Kavita dia berjalan ke padang sekolah memakan masa selama 15 minit. Okey, bila minit ataupun masa, maknanya jarak perjalanan rumah Kavita ke sekolah tu adalah 15 minit, maknanya adalah jarak relatif. Okey, relatif ya. Okey, saya padam sikit di sini. Okey, seterusnya lagi. Katalah kita ambil rumah Adeline ke sekolah. Okey, Adeline ke sekolah menaiki bas. Okey, tambang basnya adalah RM1. Okey, tambang bas Adeline ke sekolah adalah RM1. Okey, bila RM1 melibatkan unit wang ataupun kos, maknanya itu adalah jarak relatif. Jarak relatif. Okey, setakat ni saya tidak menggunakan jadual ini, okey, tapi saya beri contoh yang lebih mudah supaya kamu lebih faham. Okey, saya akan berhenti setakat sini. Okey, untuk hari ini kita sudah belajar mengenai jarak mutlak, jarak relatif,
jenis skala yang terbagi kepada 3, iaitu skala lurus, skala penyata dan juga pecahan wakilan. Okey. Lepas tu kita juga belajar mengenai jarak yang terbagi kepada 2, iaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Okey, jadi selesailah sudah PDPR kamu pada hari ini. Saya harap apa sahaja yang kamu tidak faham, kamu boleh rujuk balik kepada saya, tanya soalan atau apa-apa yang kamu tidak faham, tidak boleh tidak boleh memahami apa yang saya ceritakan tadi, boleh tanya secara terus kepada saya, tak ada masalah. Bila-bila pun boleh tanya di WhatsApp saya. Okey, seterusnya saya akan tinggalkan sedikit kerja kepada kamu yang mana kamu boleh buat dalam buku nota. Okey, nota kamu pada hari ini adalah kamu buat mengenai skala, jenis-jenis skala semua tu. Seterusnya jenis-jenis jarak. Itu sahaja tugasan kamu pada hari ini untuk buat dalam buku nota. Okey, buat dalam buku nota. Okey. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih kerana mengikuti PDPR online pada hari ini. Saya harap semua daripada kamu terus bersemangat untuk mengikuti PDPR di rumah. Okey. Harap jangan stres. Okey, insya-Allah kita akan jumpa di sekolah sekiranya sekolah dah dibuka nanti. Okey, sampai berjumpa lagi di waktu lain. Okey, selamat tinggal. Assalamualaikum.